Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar sidang penonton sekalian? Apa khabar ayah-ayah? Salam Ramadan al-Mubarak. Hari ini sedar tak sedar dah 21 hari Ramadan. Kita menjalani ibadah Ramadan, dah masuk fasa yang terakhir, 10 terakhir. Macam mana prosesi Ramadan? Didoakan mudah-mudahan kita masih lagi momentum masih mantap, dan mudah-mudahan insya-Allah di akhir Ramadan kita semua beroleh takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada petang ini iaitu ayah, pahit itu pasti, manis itu nanti. Saudara sekalian, bercakap tentang pahit, manis, pastinya bila bergelar seorang ayah, kita akan adanya perasaan yang berbaur, gembira, perit, pengorbanan yang perlu dilakukan sehinggalah anak-anak membesar. Dan bukan itu saja, pastinya tergalas di bahu seorang ayah itu tanggungjawab yang sangat besar. Bukan sekadar untuk memenuhi keperluan pakaian, kediaman, pendidikan yang terbaik. Dan juga ingat, spiritual juga perlu disuntik dengan ilmu yang betul, mudah-mudahan kita semuanya dalam kerangka syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang lebih menjadikan bila mana si ayah ini rasa terbeban, rasa sangat susah hati, anak-anak juga menjadi mangsa. Bukan itu saja, dalam menjalani tanggungjawab sebagai ayah, dari waktu itulah Allah hadirkan ujian, hilang upaya, ditimpa musibah, lagilah susah hati. Baik, untuk itu pada petang ini kita akan lihat bagaimana Al-Quran memberi solusi yang bagaimana pahit itu nanti insya-Allah menjadi manisnya. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini panelis iaitu saya perkenalkan yang berbagai Dr. Muhammad Suki Osman. Beliau merupakan pensyarah Universiti Putra Malaysia UPM. Apa khabar doktor? Ya, Alhamdulillah. Bagaimana 21 Ramadan ini? Ya, Alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan kita mesti menambahkan lagi usaha kita di penghujung Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan Baik, insya-Allah. terima kasih doktor. Alhamdulillah. Seterusnya yang berbahagia Ustaz Zulkifli Mat Yatin. Hari ini kita bawakan qari daripada Lembaga Zakat Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah 21 hari ini diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan nanti sehingga habis Ramadan nanti insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Sidang penonton sekalian, ayuh kita mulakan gelanggang perbincangan kita pada petang ini. Kita buka dengan kita melihat bagaimana panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah As-Sajdah bermula daripada ayat 21 hingga 23. Ustaz Zulkifli, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan pasti kami timpakan ke atas mereka sebahagian siksaan yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Sidang penonton sekalian, kita faham bahawa inilah intipati ayat yang menjadi sandaran kepada perbincangan kita pada petang ini, iaitu tajuk
ayah pahit itu pasti, manis itu nanti. Untuk itu, untuk lebih kita ketahui lebih lanjut sinopsis perbincangan kita pada petang ini, kita akan lihat VT yang disediakan. Bagi saya itu memang satu cabaran yang hebat. Orang kata sebagai ibu kita hanya bertanggungjawab jaga anak dan urus rumah tangga. Akan tetapi bila kita menggalas tanggungjawab yang lebih besar, mencari nafkah untuk sara keluarga. Jadi itu agak beremosi lah. Bagi saya dia agak jiwa kena kental. Environment saya banyak saya nak kena tanggung. Cakap saya ada banyak hutang, jadi saya kena move on. Saya tak boleh bersedih terlalu lama. Biasanya masalah kewangan lah. Bila kita down ni, income tak ada, jadi kita akan ada masalah kewangan. Jadi bila tak cukup duit, itu yang boleh jadi jadi perceraian. Ya, saya hampir-hampir bercerai disebabkan masalah kewangan ni. Itu saya tak nafikan, tapi alhamdulillah saya redha. Bila kita ada masalah kewangan, perkara pertama yang kita kena buat adalah cari ilmu. Supaya kita tahu dekat mana kita punya potensi diri. Nak menyeimbangkan peranan sebagai ibu dan ayah. Kita ni ibu, tapi kita nak ambil peranan ayah. Jadi dua tanggungjawab yang kita kena galas menjadi satu. Agak mencabar dan agak beremosi bagi saya sebab benda ni bila anak-anak ni, bila ayah dia jauh, tak nampak depan mata, jadi dia akan ambil mudah. Dan dia orang rasa kurang kasih sayang kat situ. Tapi hakikatnya, jadi bila jadi macam tu, ibu ni dia jadi keras tau. Dia ada masa dia emosi dia lembut, ada masa dia akan jadi kasar. Jadi dia akan terlepas cakap, terlepas kata dengan anak-anak dia. Sedangkan hakikatnya dia sayang anak-anak dia, tapi redha. Apa yang Allah Ta'ala bagi itu bersifat sementara. Redha penting. Cakap apa-apa ujian Allah Ta'ala bagi semua bersifat sementara sebab dia akan bagi nikmat di sebalik ujian yang dia bagi tu kan. Jangan buka aib keluarga ataupun pasangan kita. Walau buruk macam mana pun, berbalik-balik pada Al-Quran dan Sunnah lah. Jangan tinggalkan Quran. Jangan tinggalkan Quran. Walau macam mana pun, sepotong ayat pun tak apa. Hari-hari istiqomah. Pergi cari buku-buku. Buku-buku motivasi. Contoh Mingguan Wanita. Dekat dalam Mingguan Wanita tu macam-macam motivasi diri yang boleh meningkatkan, mencari potensi diri. Cari potensi diri kita juga. Kita ni lebihnya dekat mana? Allah Ta'ala bagi kita masa yang sama. Hargai masa lah. Allah Ta'ala bagi saya 24 jam. Pada orang lain pun 24 jam. Jadi urus masa dengan betul. Tak ada alasan, okey saya beranak kecil, saya tak boleh nak urus anak, saya tak boleh nak cari pendapatan lebih. Tak ada. Tolong jaga aib. Jaga aib tu lah yang paling penting. Itu pengajaran dan pengalaman saya. Saya bagi tips, saya share supaya saya rasa kita ni memang tak boleh pergi jauh mana pun. Benda-benda macam ni dia tetap berbalik-balik pada Allah Ta'ala. Kena ingat ujian yang Allah bagi ni hanya bersifat sementara. Jadi jangan bersedih terlalu lama, kena bangkit. Bertemu kembali, senang sekalian, hari ini kita bawakan seorang ibu iaitu Puan Heni Rosina Rahmat. Beliau merupakan seorang ibu yang diibaratkan seperti ibu tunggal bila mana suami meninggalkan beliau. Dan berdasarkan perkongsian yang telah disampaikan bagaimana rasa susah payah pengorbanan, emosinya terganggu walaupun kadang-kadang tu ialah terlepas cakap, di hatinya sayang, tapi emosi ini, pengurusan emosi ini sangat penting. Itu yang dikongsikan oleh beliau. Dan akhirnya satu perkataan yang sangat hebat iaitu redha, R-E-D-H-A. Bahasa Melayu gitu. Kalau bahasa Arab radha, alif. Redha itu dia guna pakai dalam situasi ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Doktor, bila melihat kepada situasi apa yang dikongsikan oleh Puan Heni tadi merupakan sesuatu yang sangat sukar dan itu juga yang berlaku dalam masyarakat. Dan bila mana kita merujuk kepada surah Sajadah ayat yang kedua, Allah sebut wala nudhiqannahum. Allah timpakan, Allah bagi rasa ujian ini. Dan apakah mesej yang nak cuba disampaikan melalui firman ini dan kaitannya dengan tajuk pahit itu manis, pahit itu pasti, manis itu nanti. Silakan doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebentar tadi kita melihat bagaimana seorang ibu tunggal yang menghadapi kepahitan, kesusahan dalam menghadapi ataupun membesarkan anak-anak, yang mana dia memikul dua tanggungjawab sekali lah, sebagai ibu dan sebagai ayah. Itu kepahitan dia. Dan dalam majlis ayah kita pada kali ini, yang mana kita tahu itu tanggungjawab seorang ayah kan, yang perlu dilaksanakan. Apa kaitannya dengan ayat yang kita nak bincang kali ini? Sebelum kita nak relatekan dengan apa yang berlaku, kita perlu fahami maksud ayat Quran itu terlebih dahulu. Dalam surah Sajadah ayat 21, yang mana Allah Ta'ala menyatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala kata, kami akan bagi merasa kepada mereka. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, kami akan timpakan, rasakan kepada mereka minal azabil adna, seksaan-seksaan, kesusahan-kesusahan yang dekat. Yang dekat ni apa? Merujuk kepada kesusahan yang berada di atas dunia ini. Dunal azabil akbar, sebelum seksaan yang lebih besar di hari akhirat kelak. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali ke pakal jalan. Jadi dalam ayat ni sebenarnya menceritakan tentang golongan yang fasik sebenarnya. Golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apabila golongan kufur ini, mereka itu sudah tentu kalau mereka terus kufur, mereka tak kembali ke pakal jalan, mereka akan mendapat azabil akbar, iaitu azab yang pedih di hari kiamat. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Cuma apa maksud azabil adna? Iaitu seksaan, kesusahan yang di atas, yang kita kata yang sebelum sampai kepada azabul akbar itu. Antaranya yang dinukilkan dalam tafsir Al-Quranil Azim oleh Ibnu Kathir dan juga Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mereka menukilkan antaranya pandangan yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab yang menyatakan bahawa yang maksud azabul adna itu adalah merujuk kepada musibah-musibah, disebut sebagai al-masaib, musibah-musibah yang berlaku masaibud dunia wa asqamuha mimma yubtala bihil abid hatta yatubu, iaitu musibah, kesusahan, segala kesakitan dan keperitan yang dihadapi oleh seseorang hamba itu di atas dunia ini agar mereka kembali ke pakal jalan. Maknanya ujian-ujian yang diberikan, musibah-musibah itu ada tujuannya, supaya mereka sedar bahawa mereka ada tanggungjawab yang dilaksanakan untuk mereka membawa kehidupan itu ke arah yang diredai oleh Allah. Jadi segala kepahitan yang dialami itu sebenarnya ia akan memberi kebaikan sekiranya yatubu, sekiranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya membawa kepada kebaikan. Jadi dalam isu ini, iaitu dalam isu ini, apabila seseorang itu menghadapi kesusahan, kepayahan yang disebut tadi bahawa pahit itu pasti, manis itu nanti. Jadi maknanya kepahitan yang dialami itu, kalau dia sabar, musibah-musibah, dia sabar dengan kedudukan itu, maka insya-Allah ianya akan memberi kebaikan kepadanya, kemanisan yang akan dikecapi nanti, kemanisan yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Sebab itu kita tidak mahu mencontohi golongan yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Mereka itu dahlah di akhiratnya sengsara, di dunia juga sengsara.
Jadi biarlah kita ni atas dunia kalau sengsara pun tak apa, ataupun ujian-ujian yang dihadapi tak apa, tapi yang pastinya ialah kita mendapat kebaikan di akhirat apabila kita mencari redha Allah sebagaimana disebut oleh tadilah puan tadi kan. Nak cari redha Allah itu, nak mengharapkan redha Allah itu satu perkara yang sangat-sangat penting dalam menghadapi ujian dan cabaran di atas dunia ini. Baik, terima kasih Doktor. Cantik. Maknanya bila mana Allah timpakan walanudhiqannahum, nak bagi rasa azab itu, Allah bagi modul siap-siap di hujung tu la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Cetikan, teguran, Allah tarik siap-siap sebelum kita bertemu dengannya, supaya modul ini benar-benar kita laksanakan. Allah bagi ujian, siap-siap dah la'allahum yarji'un. Betul Doktor? Ya. Kalau kita lihat ada kaitan di antara keduanya itu. Kadang-kadang kita berlaku kesilapan sebagai contoh, sebagai ayah. Kadang kita tak tunaikan tanggungjawab yang sebaik mungkin. Tiba-tiba kita dapat ujian. Kita dapat kesusahan. Jadi kesusahan kita itu mengingatkan kepada kita, apakah aku tak tunaikan tanggungjawab? Baik. Maka di situlah Allahum yarja'un. Baik. Mudah-mudahan kita kembali melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya kita dilaksanakan walaupun benda itu sangat pahit. Baik. Tetapi la'allahum yarji'un tadi, kita kembali untuk kita mendapat kemanisan di akhirat nanti. Cantik Doktor. Cuma Doktor, hari ni kita tengok kan, ramai ayah muda hari ni. Sebelum berkahwin, katalah gaji RM2,000 satu bulan. Berkahwin, isteri pula berkongsi RM2,000 satu rumah, satu katil. Rezekinya dapat cahaya mata, ayah jadi seorang ayah pula. RM2,000 nak kongsi dengan 3 orang. Kan? Apakah sepatutnya yang bakal ayah ataupun si ayah muda ataupun ayah sekarang, ekspektasi mereka tentang tanggungjawab seorang ayah dan realitinya, supaya mereka ini faham bahawa ini adalah tanggungjawab yang betul, real, supaya semua ini akan kembali kepada Allah. Ya. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat memang ayah ni dia seorang pemimpin. Itu kita kena ingat. Pemimpin ni dia kena tough. Dia kena ada misi dan visi. Itu penting sekali. Kalau dia kahwin dalam keadaan dia tak ada mission, tak ada visi, maka sudah tentu dia terkejut. RM2,000 gaji, tiba-tiba nak kongsi ramai-ramai ni kan. Betul. Sebelum ni seorang aja. Sebab dia tidak ada misi. Tetapi kalau dia sebagai seorang ayah yang ada misi, ada visi dia, ada responsibilitinya, ada tanggungjawabnya, pada ketika itu dia sudah menyangkakan bahawa dia akan ada kesusahan-kesusahan yang akan dialami. Maka di situ dia akan memberi satu kekuatan pula, satu kita kata push factor pada diri dia untuk usaha yang lebih. Usaha yang lebih sebagai seorang ayah. Kadang-kadang kita sedih juga pada hari ni ya. Bila mana ada seorang ayah ni, seorang suami lah kita kata, dia terus lepas tanggungjawab pada isteri dia. Jadi terbalik pula, dia pula jadi Mr. Mama. Kan? Dia pula mengurus kat rumah. Dia nak urus, dia tak nak pening-pening. Dia kata dia bagi isteri dia pening. Isteri dia pula pening, kulu kilir apa semua. Dia tak nak pening. Ni ayah masalah ni. Ayah yang kita kata tak ada sifat ar-rujulah itu, sifat kelelakian. Dia laki-laki, tapi sifat kelelakian tu tak ada. Sebab sifat kelelakian ni sebagai ayah ni ialah dia mesti ambil responsibility. Nafkah tu tanggungjawab dia. Betul. Kalau isteri nak bantu sikit tu tak ada masalah, itu bantu. Tapi dia berlepas terus beban pada isteri dia. Ini berat lah ni. Maka dengan sebab itu, ayah, Allah dah bagi dah kekuatan pada orang lelaki ni sebenarnya, kemampuan untuk menghadapi kepahitan itu. Dia kena ada kekuatan itu. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Saudara sekalian, kita hampir habis pusingan pertama, kita akan rehat, tapi apa yang saya nak highlightkan adalah, pertama, ujian adalah teguran supaya kita kembali kepada Allah untuk muhasabah, adakah aku sebagai seorang ayah dah benar-benar laksanakan tanggungjawab ataupun sebaliknya. Itu pertama. Yang kedua, bila mana ujian datang ini, pastikan bahawa kita ini penuh bermisi dan bervisi. Itulah ayah yang hebat. Gunakan kesempatan Ramadan untuk muhasabah diri kita. Kita akan berehat seketika. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai
Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih penonton setia yang masih bersama kami. Ayah, ibu, teruskan momentum anda semangat Ramadan ini, perbetulkan diri, muhasabah dengan kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita semua bestnya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada pusingan pertama tadi kita bincang panjang dan kita akan rujuk kepada formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga, dan ayah dalam topik ini juga ibu. Bila mana kita bercakap pahit itu pasti, manis itu nanti, merujuk kepada suratul Sajarah ayat 21, bila mana Allah gambarkan wal nudhiqannahum azab, Allah akan bagi merasakan azab ujian itu. Ini adalah pasti ianya akan berbalik kepada akidah kita. Bagaimana kerangka yang kedua, yang pertama itu bila mana kita sebut akidah, peranan ayah juga ibu memupuk iman ahli keluarga sehingga benar-benar terlihat keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Bila mana kita yakin dengan Al-Quran, kita dah ready bahawa inilah salah satu modul yang Allah bagi untuk dijadikan panduan kita meneruskan kehidupan kita. Akidah mesti mantap, insya-Allah. Baik. Saudara sekalian, tadi kita dah bincang, kita tengok VT bila mana Puan Henny bercerita tentang pengorbanan yang beliau lalui, sungguh-sungguh walaupun di sana suami meninggalkan beliau, tetapi beliau telah mengambil peranan ayah. Beliau juga adalah ibu di luar sana. Yakinlah bahawa bila mana pengorbanan ini dibuat sungguh-sungguh, Allah akan bantu. Inilah rahmat Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita. Ikut sungguh-sungguh yakin bahawa inilah satu proses ujian untuk Allah tingkatkan iman, untuk kasih sayang Allah, dan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk itu kita akan lihat lagi panduan daripada Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. Untuk itu Ustaz Zulkifli, silakan. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله. Suraqallahul Azim. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ustaz Zulkifli, nak kongsi sikitlah pengalaman sebagai seorang ayah. Yang paling sulung tadi diberitahu 15 tahun. Kan dah 3 orang cahaya mata. Pastinya nak sampai ke 15 tahun tu, ianya merupakan satu fasa yang sangat kritikal kan. Pengalaman yang ni dah masuk remaja, yang ada yang baru sekolah rendah, dan mungkin kesempatan ini boleh dikongsikan dengan penonton. Apakah tips nak supaya ayah muda ini nak berhadapan dengan situasi yang macam-macam yang kita tak tahu? Silakan. Baik Ustaz Hafiz, Alhamdulillah saya diberi rezeki menjadi seorang ayah pada umur 23 tahun. Subhanallah. Masih muda kan? Muda. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sekarang saya ada anak yang dewasanya adalah 15 tahun. Yang mana bila ditanya antara pengorbanan lah ataupun cabaran, dah tentulah tak semuanya manis. Apatah lagi saya bermula sebagai seorang ayah yang muda lah. Pengalaman sempatlah bawa anak ke bilik kuliah dan juga sebagainya. Tapi itu saya merasakan itu adalah peluang bagi saya untuk membuat persediaan yang ke arah lebih baik. Kerana apa? Apabila menjadi ayah, maka sudah tentulah saya kena set dulu minda saya. Tak sama dulu masa bujang dan bila ada isteri dan ada anak. Yang kedua, saya berpeganglah antara ayat ataupun pegangan saya ialah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap mana kamu itu adalah pemimpin ataupun ketua yang bakal ditanya ataupun dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu pimpin. Jadi dengan itulah menyebabkan saya meletakkan segala cabaran ataupun kesusahan itu sebagai peluang lah untuk saya menikmatinya manisnya nanti insya-Allah. Dan Alhamdulillah, saya rasa apabila anak dah mula masuk sekolah menengah ni, Alhamdulillah lah, dah rasa dah manisnya. Dan tak sangka pun, rupa-rupanya saya telah melalui fasa yang mana pada mulanya susah, tetapi apabila kita ada satulah pegangan kita dan melihat bahawa
apa yang datang itu merupakan satu cabaran dan juga satu kekuatan, maka alhamdulillah lah, bukanlah nak kata terbaik Ustaz, tapi dapatlah melalui fasa yang pertama ini dan mudah-mudahan akan terus nanti insya-Allah dengan tanpa cabaran Ustaz. Itu saja InsyaAllah. Ustaz. Terima kasih Ustaz Zul. Ini saya rasa bertepatan doktor dah kongsi. Ayah yang bermisi dan bervisi. Okey, tahniah. Baik doktor. Bila mana kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 145, Allah kata ni ujian. Allah memang nak bagi ujian. Kan rasa lapar, rasa takut, kurang harta, dan akhirnya Allah gambarkan wabashirus sabirin, khabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Dan kita lihat hari ini bila mana si ayah stres sangat kan. Apakah suntikan motivasi yang perlu kita bagi supaya biasanya anak-anak yang akan menjadi bangsa kan, isteri jadi bangsa. Stres ni doktor, kita nak Ramadan jangan stres, dah lah lapar ni, kita nak bagi sikit ni, apa dia, silakan. Baik. Terima kasih. Bapa stres dengan tekanan terutama di hujung Ramadan, tak beli baju raya lagi. Ya Allah. Jadi dia anak-anak duk minta kan. Jadi stres dan tekanan. Dia sebenarnya dalam ayat yang dibaca tadi surah Al-Baqarah 155 menggambarkan kepada kita bahawa dunia ini adalah tempat ujian. Sebenarnya bila kita duduk atas dunia ni, memang itu Allah tetapkan sunnatullah, satu ketetapan Allah kepada kita bahawa ujian itu benda pasti. Bila ujian ni, mana ada ujian seronok kadang. Pertama-tama ujian yang Allah sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ujian rasa takut, kan? Tak rasa tak aman dengan penyakit lah, dengan macam-macam kan. Yang belum berakhir, wal-ju', rasa lapar, tak cukup duit, tak cukup keuangan, kan. Khawf wal-ju' wa naqsi minal amwal wal anfus, kehilangan harta benda, kemiskinan, kehilangan nyawa orang yang kita sayang dan sebagainya. Perkara-perkara itu merupakan satu ketetapan yang Allah berikan sebagai satu ujian untuk Allah lihat siapa yang berjaya, siapa yang tak berjaya. Sebab dengan ujian dapat menentukan orang itu berjaya ataupun tidak. Sebab itu pelajar-pelajar masuk periksa, kan? Untuk apa? Untuk kita menilai siapa yang lulus, siapa tak lulus. Sebagai ayah, sudah tentulah bila mana kita ada tanggungjawab, maka kita sudah tentu nak tengok kita benar-benar boleh laksana tanggungjawab ataupun tidak. Maka datang ujian. Ujian itu Allah nak uji, dan Allah sebut wabashirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila menerima musibah, ujian kepayahan, kesusahan, mereka terus ingat Allah. Inna lillahi, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Ayat ni bukan untuk orang mati aja. Kadang-kadang orang anggap bahawa itu untuk orang mati je. Jangan sebut innalillah. Orang tu belum mati lagi. Kan? Sebut inilah tu untuk orang mati ya. Dah. Ayat ni Allah sebut apa-apa musibah, apa-apa kesusahan, terus ingat Allah. Di situ kita akan dapat ketenangan. Sebab apa? Bila kita dapat ketenangan, otak kita, pemikiran kita berfungsi dengan cara yang betul. Maka kita boleh berfikir positif. Tapi kalau dia stres, tekanan, dia dah tak peduli dah, dia tak sabar lah, dia tak terima, dia tak redha, waktu tu tindakan yang negatif. Bila tindakan negatif, sampai bila pun dia tak dihadapi masalah. Sampai bila pun dia tak boleh nak mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan setiap masalah itu mesti ada penyelesaiannya. Sebab itu kena sabar, kena kontrol stres itu, dan juga kena ingat bahawa ini ujian Allah. Makilah ujian Allah, apa-apa yang datang pada Allah ada kebaikannya. Kalau dia condemn sikit, aku yang kena, sikit aku yang kena. Anak orang lain tak macam anak aku, dia condemn. Sebenarnya dia condemn siapa? Dia condemn Allah yang menciptakan semua itu. Ini sebab itu akhirnya dia tidak dapat solusi. Sebab itu kalau dia tenang, dia sabar, wabashirus sabirin tadi, insya-Allah ada laluan-laluannya. Ya Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Ya Allah akan bagi kepadanya exit, jalan keluar untuk menghadapi segala masalah, insya-Allah. Terima kasih doktor. Senang sekalian, kalau kita patah balik sekejap VT yang dikongsikan oleh pihak producer, iaitu berkaitan dengan Puan Henny. Bila mana ujian datang, pertama apa beliau buat? Kembali kepada Allah. Dia kata apa? Quran jangan tinggal baca.
Kan Quran jangan tinggal. Yang kedua, redha. Bila Quran baca, Allah hadirkan ketenangan. Bila redha, Allah hadirkan ketenangan. Dan kembali rasional dan kita akan buat tindakan yang betul. Kepada ibu yang senasib dengan beliau, inilah role model yang terbaik. Ayah, jangan tinggalkan ibu. Jangan tinggalkan isteri. Ini adalah pengajaran yang sungguh-sungguh. Ini bukan main-main. Tanggungjawab anda sangat besar di bawah anda. Inilah yang akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, doktor. Hari ini ada juga di mana satu situasi yang saya rasa bukan satu lah, banyak. Ayah dah usaha sungguh-sungguh dah. Dah pengorbanan macam-macam dah. Tetapi gagal. Dan dia rasa sangat kecewa. Sampai satu tahap, tak apalah, aku tak boleh buat dah. Biarlah anak-anakku teruskan. Pandangan doktor. Dia sebenarnya putus asa, dia tidak sepatutnya menjadi satu kamus dalam kehidupan orang Islam. Sebab Allah Ta'ala sebut, wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat putus asa itu bukan sifat orang Islam sebenarnya. Allah Ta'ala menyatakan itu sifat golongan yang engkar kepada Allah. Jadi kalau kita orang Islam, kita tak putus asa. Sebab apa? Sebab kita tahu tugas kita berusaha. Tugas kita berdoa. Itu saja yang kita mampu. Tetapi segala keputusannya bukan di bawah kudrat dan iradat kita. Keputusannya ada daripada Allah. Ini tauhid sebenarnya. Ini akidah. Sebab itu kadang-kadang saya teringat bahawa masalah stres ini bukan sekadar masalah psikologi semata-mata. Kadang-kadang orang tengok stres ni masalah persekitaran, masalah psikologi, masalah anak-anak. Sebenarnya masalah datang daripada masalah tauhid, akidah, iman. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala betul-betul, dia tahu apa yang dia boleh buat adalah apa? Usaha. Sehabis mungkin. Takat tu je dia boleh buat. Yang kedua apa? Doa. Sehabis mungkin. Doa sungguh-sungguh khusyuk pada Allah. Selain daripada itu, tawakal. Apa juga yang Allah bagi, ada dia punya kebaikannya. Walaupun dalam bentuk senang atau bentuk susah. Kalau kita rasa, aku susah, orang lain tak susah. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, tak susah ke? Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit. Betul. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Firaun, kekejaman Firaun. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan apa? Namrud, sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Betul. Kita taklah dibakar hidup-hidup. Nak ceritanya bahawa Nabi Muhammad SAW apatah lagi. Memang ujian yang sangat besar. Maka sebenarnya, bila kita faham konsep ini, adakah mereka putus asa? Tidak. Ini satu pengajaran pada kita. Untuk tidak berputus asa sebenarnya. Putus asa tidak boleh. Jadi jangan putus asa. Teruskan. Jangan kita kecewa. Kita teruskan usaha dan insya-Allah walaupun apa yang kita dapat banyak itulah kita redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan usaha, teruskan berdoa. Itu mudah-mudahan ketenangan kita akan peroleh. Baik doktor, terima kasih. Saudara sekalian, ini bukan soal stres, soal psikologi semata-mata. Saya ulang sekali lagi, ini adalah soal akidah, soal iman. Ayuh, ini bukan perkara main-main. Saya ulang sekali lagi dan banyak kali. Ini bukan perkara yang main-main. Kita kena yakin bahawa setiap mana ujian yang Allah bagi, inilah resmi kehidupan dunia yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang mantap, akidah yang hebat, dan kita semua akan mati. Itulah yang akan saya tanya kepada doktor bila mana Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Apa nasihat doktor kepada ayah yang luar sana, ibu luar sana bahawa ini adalah pasti yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pengakhiran yang mana pahit tu habis. Silakan doktor. Ya, Allah Ta'ala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maknanya segala ujian yang berada di atas dunia ni, baik susah macam mana pun, ia bersifat sementara di atas dunia. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara yang paling penting sekali ialah macam mana kita nak lulus ujian atas dunia ni. Supaya perkara yang sifat sementara ini akan memberi kebaikan pada kita untuk forever, selama-lamanya di akhirat kelak. Jangan jadi di kalangan manusia bila di akhirat baru kecewa. Baru nak minta ke Allah, ya Allah, aku nak minta balik ke atas dunia ni. Kan aku rasa menyesal waktu itu, air mata darah sekalipun tak dapat menyelamatkan kita. Sebab itu pahit manis apa juga yang kita hadapi atas dunia ni, kita hadapi dengan tabah, kita hadapi dengan
tetap kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam apa keadaan sekalipun, jangan. Kalau seorang ayah sebagai contoh, dia mengabaikan tanggungjawab nafkah. Contohnya, dia tak usah, kalau dia usaha dah, setakat mana mampu. Setakat sikit, cara sikit, banyak, cara banyak, tak apa. Ni dia ambil mudah, dia tak laksanakan. Maka dia akan bertanggungjawab di akhirat kelak. Dan bila mana saat-saat kematian itulah, disitulah yang akan memisahkan kita dengan segala apa juga yang kita alami di atas dunia ni. Sebab itu, kalaulah jelas pemikiran kita bahawa destinasi kita yang sebenarnya adalah di akhirat, maka pada ketika itu kita akan usaha apa saja, baik apa juga situasi, kita tetap hadapi. Yang pentingnya kita nak kehidupan yang bahagia di akhirat kelak apabila kita lulus ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang ayah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Cantik. Penutup kita pada petang ini, ingat si ayah, ingat si ibu, ini merupakan ujian. Kita pastikan kita lulus ujian. Dan mudah-mudahan ujian ini adalah sementara. Kita kembali kepada Allah dengan segala kebaikan kita akan persembahkan dan dapat rahmat Allah SWT, dan akhirnya semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk itu Ustaz Zulkifli dipersilakan untuk kita baca doa. Mudah-mudahan Allah berkati perbincangan kita pada petang ini. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sama ada masih hidup ataupun yang terlebih dahulu kembali bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, kurniakanlah kesungguhan kepada kami agar kami dapat menjadi umat-Mu yang terbaik ya Allah, memikul tanggungjawab sebagai seorang bapa, memikul amanah sebagai seorang ayah, menjadi ayah yang terbaik, melaksanakan segala tanggungjawab dan juga amanah. Mudah-mudahan dengannya ya Allah kami semua dikurniakan syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Terima kasih doktor, terima kasih Ustaz atas perbincangan itu pada petang ini. Saya sekalian, berakhir sudah episod hari ini, iaitu ayah pahit itu pasti, manis itu nanti. Saya nak sebut pahit itu ujian, manis itu ujian, dan mudah-mudahan akhir kita mendapat manis sungguh-sungguh dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan pada